Dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk kepada bab 4, yaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Oke, peralihan. Apa maksud peralihan kuasa? Perpindahan kuasa satu kuasa ke kuasa yang lain. Oke. Kita masuk kepada 4.1, British Military Administration, BMA. Oke. Tarik pada tahun 12 September 1945 selepas Jepun menyerah kalah. Oke, sebelum ni pada Perang Dunia Kedua, Jepun berjaya menguasai tanah Melayu. Selepas Jepun kalah, Jepun menyerahkan balik tanah jajahan mereka kepada British. Siapa yang mentakbir selepas Jepun kalah? Oke, mestilah pentadbiran tentera British. Mereka yang mentakbir di tanah Melayu. Ketua, siapa yang mengetuai dalam pentadbiran? Di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintahan tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Oke, pada tahun 1943 hingga 1946. Oke, apa rancangan mereka lakukan selepas mereka mengambil alih? Oke, Al-Ehwal Awam di Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Al-Ehwal Awam. Oke, Brigadier General H.C. Willen. Oke, beliau adalah Ketua Pegawai Al-Ehwal Awam, ya, berkaitan dengan orang-orang awam. Oke. Seterusnya adalah tugas. Apa tugas-tugas BMA ini? Oke. Tugas utama mereka ada dua sahaja, mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada British. Mereka mampu mampu untuk menunjukkan pentadbiran mereka ini baik ataupun tidak. Oke, kita lihat kepada tugas BMA. Oke, dia ada dua cikgu cakap tadi, yaitu mengembalikan kestabilan dan keamanan. Oke, antara tugas-tugas mereka berusaha memulihkan keamanan kestabilan politik, ekonomi, sosial di Tanah Melayu, membubarkan pasukan MPAJA pada tahun 1945. Oke, mengarahkan semua senjata diberikan semasa pendudukan Jepun dulu dikembalikan. Oke, ini maksudnya pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, oke, berlakunya peperangan antara paksi dan bersekutu. Oke, kalau kamu lihat sini dia ada blok A dan blok B. Oke, mereka coba apa? Tetapi apabila Jepun kalah, Jepun kalah, kita tahu orang-orang tempatan telah terlatih oleh orang British, untuk menghalau ataupun menyerang Jepun itulah berperang antara Jepun dan orang-orang tempatan lain, tapi disokong oleh orang-orang British juga. Pasal tu senjata tu harus dikembalikan kepada British kembali. Oke, maksudnya gini lah, kamu kan, saya bagi contoh sen. Oke, kamu meminjamkan pen untuk kawan, untuk presiden SPM, tapi kamu memberitahu kepadanya, oke, lepas kamu pinjam, kamu kembalikan kepada saya. Tapi kamu tidak cakap mengembalikan kan? Kamu pinjam lah. Kamu cakap pinjam saja. Lepas habis kawan kamu SPM. Oke, habis sudah SPM kan? Betul tidak? Habis SPM, kamu akan tanya kepada Ali, mana punya pen? Kembalikan lah. Mau tidak Ali mesti kembalikan sebab masih hak kamu. Begitulah situasi dia. Oke, memulihkan kepercayaan rakyat. Oke, sebelum ni apabila Jepun mengambil alih, dia banyak faktor-faktor kesengsaraan rakyat tempatan yang dibuat oleh Jepun. Di antaranya makanan dan obat sukar didapati, harga tinggi, wabak penyakit, kurang zat makanan, kebuluran, tiada wang untuk beli makanan, kegiatan menyerok barang, rasuah, prasungkut, kongsi gelap di Kuala Lumpur semakin tidak terkawal sehingga membantras sukar untuk dimantas oleh BMA. Oke. Rakyat berharap, ini rakyatlah berharap dapat menyelamatkan penderitaan rakyat. Oke, penderitaan yang kamu lihatlah yang cikgu cakap tadi nih. Oke, inilah antara Jepun yang membuat onar di Tanah Melayu lah. Oke. Cikgu dilihat dulu. Oke. BMA, kita masuk seterusnya. BMA mengambil alih pentadbiran bagi mengembalikan kepercayaan sokongan kepulangan British.
BME berusaha memulihkan kerosakan yang telah dibuat oleh Jepun. Itu pemperlakan antara British dan Jepun. Oke, ini adalah kamu boleh buat baca. Ini kamu boleh buat pembacaan sendiri. Gula ini adalah sebelum perang hingga selepas perang. Oke, kamu lihat dari segi harga barang boleh nampak kan? Di mana dolar, selat dan uang Jepun. Oke, sini kamu boleh buat pembacaan. Cikgu tidak mau kasih apa. Oke. Yang last kali kita akan masuk yang ini. Oke. Oke, apa usaha BME? Oke, usaha mereka. Apa usaha-usaha mereka untuk lakukan kepada tanah Melayu? Oke. Antaranya adalah berharap memulihkan sosioekonomi, akan memulihkan kepercayaan rakyat, memulihkan ladang getah, lombong biji timah, berbagai prasarana dan kemudahan kesehatan yang telah dimusnahkan oleh Jepun. Oke, di sini mereka coba sudah poyalah untuk membaik pulih sistem peladangan, kemudahan awam, kemudahan infrastruktur. Oke, mereka coba untuk memperbaiki. Oke, kita masuk kepada masalah BME. Apa masalah mereka? Apa masalah mereka untuk coba untuk membangunkan sosioekonomi, politik dan sosial? Kita lihat. Sukar membawa masuk jentera, alat ganti, mesin, teknologi menyebabkan sosioekonomi sukar dipulihkan. Oke, kita lihat dari segi untuk membawa jentera nih ataupun teknologi baru, satu adalah kos yang mahal. Kedua dari segi kos pengangkutan. Oke, pengangkutan dari mana? Oke, dari British ke tanah Melayu. Oke, lepas itu dari segi faktor bentuk muka bumi. Oke, bentuk muka bumi dia macam di satu lokasi ada tanah berbukit. Oke, ada tanah rata. Oke, yang paling sukar mereka coba mengantar jentera nih ke kawasan yang muka bumi yang berbukit. Itu adalah faktor-faktor yang masalah lah. Tapi faktor paling ketara sekali adalah masalah kos yang besar dan kos pengangkutan. Itu adalah faktor utama. Apa reaksi rakyat? Apa reaksi mereka? Oke, reaksi rakyat kecewalah, hampa karena pihak British tidak berjaya melaksanakannya. Oke, iktibar. Oke, kita sebagai rakyat Malaysia kita mesti belajar daripada sejarah. Tidak ada kegagalan pentadbiran British menyadarkan kita supaya sentiasa berwaspada dan tidak memudah mempercayai kuasa asing. Oke, intipatinya kita mesti berhati-hati dan tidak percaya kepada orang luar. Karena mereka nih orang luar, bukan orang tempatan. Kita tidak boleh percaya 100%. Oke, itu adalah pengajaran dia ataupun topik yang kita dapat pada hari ini. Kalau boleh, sini kamu buat pembacaan. Mudah saja. Oke, kita akan masuk topik seterusnya, itu gagasan Millennium. Oke, itu saja dari cikgu. Next class kita akan masuk 4.2. Oke.